Hai, Assalamualaikum. Yang ni video untuk PDR kita lah. Untuk tajuk yang ni saya ada sikit lagi dan saya rasa kita hanya perlukan 2 video saja untuk habiskan silibus yang ni sebelum kamu start buat kajian case tu. So yang ni actually saya rasa saya dah sentuh yang ni dalam sebelum cuti hari tu. Tapi saya nak flashback balik supaya kamu nampak apa beza dia nak cari variance dengan sisihan piawai. Beza dua ni di antara bila mana soalan tu duduk dalam data terkumpul dengan data tak terkumpul. So saya nak tunjuklah semula yang data data saya tunjuk hari tu saya dah tunjuk hari tu data tak terkumpul. So hari ni saya nak tunjuk data tak terkumpul dengan data terkumpul sekali supaya kamu boleh nampak perbezaan dia. Okey. So formula dia diberi dekat sini. Okey, variance dan sisihan piawai. Okey, variance. Okey, kat sini dia dah bagi tahu data tak terkumpul. Okey, data tak terkumpul. Basically apa yang kamu kena guna adalah yang ini je. Okey, yang ni tak payah tengok. Yang ni dipermudahkan sahaja. So yang last sekali dapatlah macam ni. Okey. Yang ni dia ada dua. Yang ni satu, yang ni satu. Okey. Bila mana kita nak guna nombor satu dan bila mana pula kita nak guna nombor dua. Okey, kita akan tengok contoh sikit. Beza dia kalau tengok F saja. Yang ni tak ada F, yang ni ada F. Okey, F adalah simbol kepada kekerapan. Okey, yang ni tak ada F ni bila soalan yang tak ada kekerapan. Bila tak ada kekerapan, soalan dia duduk dalam macam ni lah ni. Ni. Ni contoh dia. Ni data tak terkumpul, dia tak ada F. Kenapa dia tak ada F? Sebab di data dia sebiji-sebiji macam ni ataupun berterabur, berselerak macam ni. So yang ni tak ada F. So bila dia tak ada F, dia akan guna formula yang tak ada F dekat sini. Okey. Kalau data tak terkumpul juga, okey, yang ni data tak terkumpul kan sebab dia tak ada selang kelas, tapi dia ada F kekerapan. So yang ni kita akan guna yang ni lah ni, yang ada F. Sama juga dengan data terkumpul. Data terkumpul dia ada satu saja sebab data terkumpul dia wajib duduk dalam jadual. So bila dia duduk dalam jadual, dia akan ada F. So bila dia akan ada F, dia akan guna yang ni je lah. So sama dengan yang ni. So, nanti kita akan tengok F yang ni dia ambil dekat mana, F yang ni dia ambil dekat mana. Okey. Saya tunjuk semula contoh yang ni. Yang ni dia dah buat. So dia suruh cari variance dengan sisihan piawai. Okey, yang ni data tak terkumpul. Data tak terkumpul. Okey, yang ni dia tak terkumpul sebab sebiji-sebiji ni data dia. Data dia 1, 1, 1. Okey, so nak cari variance. Okey, yang ni formula dia. Variance ada kuasa 2. Sisihan piawai tak ada kuasa 2. Sisihan piawai datangnya daripada variance. So nak cari sisihan piawai mesti kena cari variance dulu. Okey, so tengok formula dia sama. So basically benda ni tak payah kira balik pun. Kita dapat jawapan kat sini, kita hanya punca kuasakan saja. Punca kuasa dapatlah sisihan piawai. Okey, first thing first. Data kita kena cari, kita tengok dalam formula dia kena cari jumlah X. Dia kena cari jumlah X. Yang ni maksud dia jumlah X. Okey, kenapa kat sini dia kena cari jumlah X? Kat sini tak ada pun yang jumlah X kan? Ada dekat sini ni. Yang ni adalah min. Okey, min dia ada formula kecil dia. Formula kecil dia jumlah X bahagi dengan jumlah N. Okey, kat sini pun ada ni. Petunjuk yang ni. Yang ni min. Yang ni bagi data yang tak ada frekuensi F2 kekerapan. Yang ni bagi data yang ada F, yang duduk dalam jadual lah. Okey. So kita kiralah satu-satu. X ni X1 lah. Ni macam data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. So X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. So kamu dapat 19. Yang ni X kuasa 2. So setiap data ni dikuasa 2 kan. So X kuasa 2, 7 kuasa 2, 6 kuasa 2, 1 kuasa 2, 3 kuasa 2. So dapatlah 9. N ni adalah jumlah data. Jumlah data ni nombor ni ada berapa? So 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5. So sebelum kita nak masuk dalam formula variance ni,
kita kena cari dulu min, sebab min ni dia ada formula kecil kan. So kita cari dulu yang min ni. So min tadi formula dia jumlah X bahagi dengan N. So jumlah X tadi berapa? 19 bahagi dengan N 5. So 19 bahagi 5 dapat 3.8. Okay. So barulah kita go dengan dia punya formula untuk variance. Okay, variance dikata jumlah X kuasa 2. So sebab itulah kita dah cari satu-satu ni supaya kita mudah nak masuk dalam formula. So bila kita dah cari, kita ambil sahaja 99 bahagi dengan N, jumlah dia 5. So 99 per 5 tolak dengan min. Min tadi kita dapat 3.8. So 3.8 dan jangan tinggal dia ada kuasa 2. So letak kuasa 2. So yang ni direct kalau tekan calculator dapatlah 5.36. Okay, dah dapat untuk variance. Nak cari sisihan piawai, tak payah guna dah yang ni, tak payah kira balik. Sebab yang ni sama. Yang ni datang daripada variance. Cumanya kita kena puncakan kuasa. So sisihan piawai, jawapan daripada jawapan daripada variance tu kita punca kuasakan sahaja. So dapatlah 2.315. So yang ni untuk data tak terkumpul yang tak duduk dalam jadual lah. Okay, yang ni bila dia duduk dalam jadual, data tak terkumpul. Okay, kenapa? Sebab dia tak ada selang kelas ni kan, saiz dia. Saiz dia ni daripada berapa ke berapa, ni berapa ke berapa. So yang ni ialah data tak terkumpul. Okay, dia dah buat kotak siap-siap. F ni adalah simbol kepada kekerapan. X ni adalah yang data dia ni lah. X1, X2, X3, X4, X5. So Fx ni adalah maksud dia F darab dengan X. X kuasa 2 ni maksud dia X kuasa 2 lah, ataupun X darab dengan X 2 kali. Fx kuasa 2 sama juga F ni darab dengan X kuasa 2. So kita complete lah, fill in the blank tu. F apa? Ni, yang ni F. X yang ni. So kita darab lah. 3 darab 2, 6. 5 darab 4, 20. 1 darab 6, 6. 9 darab 8, 72. 2 darab 10 dapat 20. So kita jumlahkan dia semua. Kenapa kita jumlahkan dia semua? Sebab formula dia, okey, yang ni ada F. Sebab dia duduk dalam jadual. Bila dia duduk dalam jadual, dia ada wajib ada benda ni. Ni, F ni. Ataupun kekerapan. Bila duduk dalam jadual, ingat, bila duduk dalam jadual wajib ada F. So bila ada F, kena guna formula yang ada F ni lah. Tadi tak ada F kan? Yang ni tak ada F. Sebab dia tak duduk dalam jadual. Bila dia tak duduk dalam jadual, dia tak ada F. Okay. So yang ni jumlah Fx. So kita tambahlah semua ni. 6 tambah 20 tambah 6 tambah 72 tambah 20. And then kamu dapat 1, 2, 4. Kat sini pun jumlahkan semua. Jumlah F ni maksud dia jumlah data kita tu ada berapa. Yang ni yang dapat markah 2 ni ada 3 orang. Yang dapat markah 4 ni ada 5 orang. Yang mendapat markah 6 ni seorang. Yang dapat markah 8 ni 9 orang. Yang dapat markah 10, 2 orang. So kita nak tahu berapa orang semua ni, data kita ni ada untuk berapa orang, kita kena jumlah lah. Dia macam N lah. N besar ni adalah data kita tu ada berapa. Kalau F ni maksudnya data kita pun sama lah ada berapa. So 3 tambah 5 tambah 1 tambah 9 tambah 2 dapatlah 20. So maksudnya data kita tu ada untuk 20 orang. So yang ni pula sama X kuasa 2 ataupun X darab FL. X darab X ataupun X kuasa 2. So yang ni 2 kuasa 2 4. 4 kuasa 2 16. 6 kuasa 2 36. 8 kuasa 2 64. 10 kuasa 2 100. So yang ni F darab X kuasa 2. F darab X kuasa 2. So 3 darab 4 12. 5 darab 16 80. 1 darab 36 36. 9 darab 64 57. 6 100 darab 2 200. So yang ni pun sama, kita jumlahkan dia, kamu dapat 220. Yang ni jumlahkan tambah semua dapat 904. Okey, kita nak variance kan. Tapi dalam variance tu ada formula min yang kecil ni kan. So kita carilah dulu kat tepi dulu. Macam yang kita cari apa nama tu? Sempadan bawah. Sempadan bawah kita cari kat tepi-tepi dulu gambar kita masuk dalam formula tu. Okey, so yang ni min. Dia nak jumlah fx dia berapa ni?
1, 2, 4. So masuklah kat sini 1, 2, 4. Jumlah X dia 20. So bahagikan, kamu dapatlah 6.2. So 6.2 min dekat sini kan. So letaklah 6.2 dekat sini dan jangan tinggal dia ada kuasa 2. So yang ni F X kuasa 2. Tadi X kuasa 2 je sebab dia tak ada F kan. So yang ni ada F, kita kena ambil F X kuasa 2. So yang ni 904. Jumlah F dia 20. So yang ni bahagi dengan ni, tolak 6.2 kuasa 2. Dapatlah 6.76. So sisihan piawai, saya kata tadi tak payah kira semula, ambil saja sebab dia datang daripada variance. 6.76 punca kuasakan dia dapat 2.6. Okey, ini keadaan soalan bila mana dia duduk dalam soalan yang sebiji-sebiji macam ni. Yang ni tak ada F, so kena guna formula yang tak ada F. Yang ni tak terkumpul tapi duduk dalam jadual dan dia ada F, so bila ada F kena guna yang ni. Okey, itu beza dia. Ni beza antara yang ni lah, formula ni dengan yang ni. Yang ni tak ada F, yang ni ada F. Yang ni data soalan yang sebiji-sebiji, yang ni soalan yang duduk dalam jadual tapi dia tak terkumpul. Okey, macam mana pula soalan data terkumpul? Okey, data terkumpul. Data terkumpul wajib duduk dalam jadual. So bila duduk dalam jadual, dia akan ada F ataupun kekerapan. Yang ni wajiblah ada. Okey, tadi X kita dah tahu kan, X kita tu memang 2. Yang ni 4, yang ni 6, yang ni 8, yang ni 10. Okey, kalau data terkumpul, dia bagi selang kelas, dia ada saiz kan, daripada 5 hingga 9, 10 hingga 14, 15 hingga 19. Yang ni X dia. Okey, X dia, contoh yang pertama ni, X dia 5 hingga 9. Kita tak boleh pilih kita nak ambil 5 ke, kita nak ambil 6 ke, kita nak ambil 7 ke, kita tak boleh pilih. So dalam ni ada nombor 5, 6, 7, 8, 9. Ada 5 nombor kat sini. So kita tak boleh pilih salah satu yang kita suka. So tak boleh pilih. So kita kena ambil titik tengah dia, X dia. So titik tengah dia, macam mana kira dia? 5 tambah 9 bahagi 2, dapatlah 7. Yang ni pun sama, 10 tambah 14 bahagi 2, dapat 12. Yang ni pun sama, 15 tambah 19 bahagi 2, dapat 17. Yang ni pun sama, 20 tambah 24 bahagi 2, dapat 22. Yang ni 25 tambah 29 bahagi 2, dapat 27. Okey, X kuasa kita tak guna dah lah X ni, kita guna yang ni, yang baru ni, yang kita dah ambil satu-satu ni. Yang ni kita tak boleh pilih dah lah sebab dia selang saiz kelas, so kita tak tahu dia berapa. So bila kita dah cari titik tengah, kita akan guna X yang ni lah. Okey, so X kuasa 2, so 7 kuasa 2 jadi 49. 12 kuasa 2, 14, 4. 17 kuasa 2, 28, 9. 22 kuasa 2, 48, 4. 27 kuasa 2, 72, 9. So F dengan X. So darab 8 darab 7, 10 darab 12, 15 darab 17, 7 darab 22, 4 darab 2, 7. So sini kamu akan dapat 56, 120, 255, 154, 108. Yang ni F darab X kuasa 2. Yang mana F? Yang ni F. X kuasa 2. Yang ni. So jadi ni darab ni lah. 8 darab 4, 9. 10 darab 1, 44. 15 darab 2, 89. 7 darab 4, 84. Dan seterusnya lah. So kat sini kamu dapat 392, 1440, 4335, 3388, 2916. Topik ni sangat banyak menggunakan kalkulator. So kalau tak ada kalkulator sangatlah susah. So jumlahkan semua ni. So bila kita dah completekan table ni, kita cari jumlah dia. Jumlah ni untuk kita masukkan dalam formula ni dah senang. So jumlah F tambah semua ni dapat 44. Yang ni kita tak guna.
So apa lagi kita guna? F. Yang ini jumlah fx, kita tambah semua dapat 693. Yang ni tambah semua dapat 12471. Okay, so yang ni formula variance. Formula dia sama dengan yang tak terkumpul tadi ni. Tak terkumpul variance dia. Sebab sama, kenapa sama? Sebab duduk dalam jadual. Yang beza dia ni adalah formula dia sama, apa yang beza ni adalah dengan X tadi tu lah. X ni kita boleh ambil direct daripada sini. Sebab kita dah tahu X tu yang ni, memang yang ni. X ni 2, X ni 4, X ni 6, X ni 8, X ni 10. So beza dia kat sini saja. Formula dia sama. Formula dia sama, ada F juga. Yang beza dia X je lah. X dia kat sini kita kena cari titik tengah. Sebab kita tak boleh pilih nak ambil 6 ke nak ambil 7 kat sini. Sini pun tak boleh pilih nak ambil 11 ke nak ambil 12. Okay. So kat situ saja beza dia. So nak masukkan dalam formula variance ni, ada yang ni yang kecil kan, formula kecil. So kita cari dulu kat tepi ni. So dia perlukan jumlah fx. Jumlah fx 693 bahagi dengan jumlah f 4. So bahagi dapatlah 15.75. So 15.75 ni dekat sini. So kuasa 2 kan dia. Jangan lupa formula dia ada kuasa 2. So jumlah fx kuasa 2 12471. Yang ni 12471. Jumlah f dia 44. So guna sahaja kalkulator, kamu akan dapat 35.37. Dan sisi ampere Y punca kuasakan sahaja 35.37, 5.95. Dalam exam ke dalam latihan juga biasa kamu tak payah tulis pun semua ni. Yang ni tak payah tulis balik. Dah dapat jawapan ni, sisi ampere Y punca kuasakan sahaja, dapat terus jawapan dia. So itu beza. So dia ada 3 jenis keadaan. Data tak terkumpul ada 2 keadaan. Keadaan sebiji-sebiji ni, soalan yang data dia sebiji-sebiji macam ni, dia tak duduk dalam jadual, dia tak ada F. So bila tak ada F, kena guna formula yang tak ada F. Yang ni data tak terkumpul, duduk dalam jadual, ada F, so kena guna F. So beza dia sama. Beza dia dengan terkumpul ni, formula dia sama, tapi beza dia dekat X saja. Yang ni kita kena tambah 1 kotak untuk cari titik tengah. Yang ni tak payah cari titik tengah sebab kita boleh direct ambil X dekat sini. Okay. So data tak terkumpul ni dah yang kamu kena guna dalam kajian kes nanti. Bila kamu dah cari data sendiri, kamu akan kumpulkan data tu dalam jadual terkumpul macam ni lah. So kena cari variance dengan sisi ampere Y bin apa semua. So saya nak kamu betul-betul faham yang ni dah. So hari ni sebagai nak uji dan nak memastikan kamu tengok video ni, saya nak kamu buat latihan 10. Muka surat 10 ada 2 soalan. So yang ni dia akan guna kaedah yang ni lah. Ni muka surat 38 contoh 19 nombor 1. Kaedah dia sama yang ni. Yang ni pun sama, muka surat 37 juga. Yang ni dia tak ada serang kelas kan. So yang ni tak terkumpul. So yang ni X dia, yang ni F. So kena tambahlah kotak dekat sini. Untuk cari apa? Untuk cari macam ni tadilah. Untuk cari fx, x kuasa 2 dengan fx kuasa 2. So selepas tu yang ni dia terkumpul sebabnya ada saiz kelas. So bila terkumpul kena cari X dia. X dia ni adalah titik tengah. Yang ni titik tengah. So yang ni 100 tambah 149 bahagi 2 dapatlah kat sini apa. So setiap ni kena cari titik tengah lah. So barulah cari X kuasa 2, F, Fx dengan F, X kuasa 2. So yang ni pun sama juga. Yang ni pun terkumpul juga sebab ada saiz. So saya nak buat kamu buat ni je. Latihan 10, 1, 2 dengan 3, 4 soalan saja. Arahan nanti saya akan bagi dekat guru. Okay, video ni 20 minit saja. So pastikan kamu tengok. Terima kasih.